Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama dan selamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala kita boleh berkumpul pada petang ini bersama untuk kita membincangkan satu topik yang sekarang ini hangat di mana-mana tempat yang melanda rakyat Malaysia khususnya, iaitu sembang PRU13. PRU13 yang dikatakan sebagai ibu segala PRU. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya nak tanya, selesa menggunakan mikrofon atau tidak? Cuba try tak guna. Okey, sekarang boleh dengar? Alhamdulillah. Recording masuk tak? Masuk. Okey, kita gunakan mikrofon lah. Baik, petang ni kita akan membincangkan tentang sembang PRU13 dan format pembincangan kita pada petang ni terbagi kepada 4 section. Yang pertama sekali kita akan mulakan dengan soalan-soalan pendefinisian daripada kedua-dua panel. Dan seterusnya, pusingan kedua kita akan teruskan dengan straight to the point, terus kepada persoalan PRU. Dan yang ketiga kita akan buka kepada hadirin dan hadirat sekalian. Dan akhirnya kita akan bentangkan kesimpulan dan harapan. Sebenarnya sebelum kita nak mulakan ni, saya ada terfikir untuk kita buat satu poster mungkin untuk kita salurkan kepada harapan Facebook Harapan Malaysia kalau tak silap. Harapan baru tapi sebab tak sempat. Jadi kita akan teruskan dengan agenda kita yang pertama lah. Jadi terima kasih pihak Universiti Terbuka Anak Muda mengucapkan terima kasih kepada Maktabah Qardawi kerana sudi menjadi penganjur bersama untuk pembincangan kita pada petang ini. Dan kita akan bersama dengan dua panelis. Yang pertama sekali adalah panelis pertama di sebelah kanan saya, Muhammad Amirul Amin Maula Luqman Hakim, tahun 3 Kuliah Syariah. Dan sebelah kiri saya panelis yang kedua adalah Muhammad Faiz bin Muhammad Yusof, tahun 5 Perubatan. Dan insyaAllah kita akan mendengar perkongsian daripada mereka berdua ini. Jadi saya tidak mahu bercakap panjang, memandangkan kita bekerja masa kita pun tak lama. Jadi kita akan terus kepada persoalan-persoalan yang telah kita gariskan kepada kedua-dua panel. Di setiap section yang kita bahagikan itu bukan satu soalan, tapi setiap panel akan mendapat 2 atau 3 soalan untuk satu section. Baik, dan dia akan rangkumkan sekali dalam satu jawapan insyaAllah. Jadi kita terus kepada panelis yang pertama. Bisa dia? InsyaAllah. Kita tengok buku wajah politik baru kan. Baik, soalan yang pertama kepada panelis kita yang pertama. Kalau kita melihat makna demokrasi ataupun kita melihat konsep demokrasi itu sendiri, demokrasi itu terbagi kepada 2, iaitu direct demokrasi dan representative demokrasi. Demokrasi secara langsung ataupun demokrasi perwakilan. Jadi soalan saya kepada panelis yang pertama ini, apakah persamaan yang wujud dalam dunia demokrasi dengan konsep syura? Dan apakah yang dimaksud dengan ahlul haddi wal aqli? Dan juga apakah yang dimaksudkan dengan siasat syar'iyah beserta dengan maqasid? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini dapat kita berkumpul sama-sama bagi membincangkan perkara yang tidak asing lagi pada waktu ini, ketika ini. Perbincangan yang menjurus kepada soal untung rugi umat Islam. Pembincangan yang membincangkan tentang apakah
masa depan anak bangsa kita pada akan datang. Yang saya hormati Fadil Ustaz Fakrul kita, betul? Betul. Yang saya segani lah rakan panel saya yang cukup hebat saya rasa. Kalau kita tengok Facebook dia 5 minit ke 10 minit tu 38 hingga ke 40 like tu biasa. Ya. Jadi bila saya tengok bila nak bergandingan dengan apa sahabat kita ni, anda rasa lemah lah. Kan? Nak katakan ahli akademik, ahli agama dan ahli akademik ni anda bukanlah orangnya. Tetapi tuntutan untuk memenuhi jemputan pada hari ini sama-sama untuk kita berbincangkan dari perspektif yang sama sebenarnya. Kita sebenarnya dah faham perbahasan yang kita nak bincang hari ini. Baik, insyaAllah soalan tu sebenarnya soalan yang tidak diberikan kepada saya. Jadi orang kata soalan tu soalan rambang lah, saya pun terkejut juga kan? Jadi insyaAllah mana yang kita mampu kita cerita sama-sama, kita bincang. Baik, insyaAllah perbincangan mengenai pilihan raya yang kita akan hadapi walaupun kita tak balik ke Malaysia. Ya, sekarang ni medan teknologi, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Kita tahu apa yang berlaku di negara kita. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah, demokrasi yang mana telah dipersoalkan kepada saya tadi, ya, memang ada dua. Ya, demokrasi ini memang asal demokrasi yang kita tahu, iaitu berpunca daripada barat. Demokrasi di mana meletakkan kerajaan itu atau pilihan itu, yang mana kerajaan itu mampu untuk melakukan segala-galanya. Ya, rakyat ini menjadi orang bawahan, rakyat ini menjadi orang-orang yang ditindas habis-habisan di negeri barat bagi mencukil ataupun mengambil hasil-hasil tanah pada zaman kemudian ataupun zaman pembangunan barat dahulu. Jadi datangnya Islam perbahasan mengenai furu'iyat berkaitan tentang demokrasi ataupun pilihan raya sendiri. Ya, pilihan raya ini dan demokrasi ini tidak bahasa berapa lama ni? Saya bagi. Nak bagi kan? Okey. Kita tahulah kan, takut nanti kan tak masuk kan. Baik. Apa tadi? Baik, pilihan raya dan demokrasi ini kalau kita tengok daripada mana-mana nas pun ia tidak letak secara mutlak. Ya, kalau kita belajar dalam ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, tafsir ada ilmu usul dia, iaitu ilmu ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran ini membincangkan tentang bagaimana kita nak tahu perkara itu sabit dan tetap dalam Al-Quran. Baik, hukum agama yang ada di dalam Al-Quran ini, dalam sumber agama ini terbahagi pada dua, iaitu sama ada bersifat mutlak, maka tidak boleh mana-mana pihak untuk mempersoalkannya. Maka ada pun perkara yang bersifat muqayyad, iaitu mana-mana contohnya atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum, itu mesti dimuqayyadkan. Sekiranya rasul itu rasul dahari, adakah perlu kita mentaati dia? Tidak. Ya. Baik. Sekarang ini perkara-perkara yang berkaitan ada tentang perkara muqayyad ini perlu kepada pembahasan, sama ada dia berkait kepada mana-mana perkara. Baik, itu maklum pada mereka yang mendalami atau mengaji tentang ilmu agama kita ni hari ini. Baik, perbincangan mengenai pilihan demokrasi ini tidak ditetapkan. Baik, datangnya daripada takrir ataupun taat perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika mana pada waktu itu berlaku pelbagai perkara, bermula daripada pembentukan Piagam Madinah. Di situ telah bermula struktur ataupun susun atur pentadbiran politik itu sendiri. Ya, walaupun Rasulullah tak kata inna hadza siyasah wa inna Piagam Madinah ini berbentuk dari segi bentuk politik dan sebagainya, Nabi tak sebut. Ya, tapi itulah apabila ditasrifkan secara muqayyad, itulah berbentuk secara politik asal. Dan seterusnya perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah SAW dia melakukan perjanjian dengan orang kafir pada waktu itu. Walaupun Umar tidak bersetuju, tetapi perkara itu membawa keuntungan kepada orang Islam pada waktu itu. Maka ya, Rasulullah kata apa? Wahai anak Al-Khattab. Rasulullah kata, wahai anak Al-Khattab, aku ni Rasulullah dan Allah tidak akan mempersia-siakan aku. Baik, perkara itu menunjukkan bahawa Rasulullah tahu ya bagaimana untung rugi umat Islam. Baik, yang kedua seterusnya, kalau kita tengok dalam mana sistem politik yang dilakukan secara taf'il, perbuatan ataupun takrib pengaku Rasulullah SAW, ya, dalam bagaimana Rasulullah melantik ahli zimmah, iaitu orang yang berlindung di negara Rasulullah SAW pada waktu itu, melantik ahli zimmah orang kafir. Ahli zimmah ini bayar jizyah supaya menjadi gubernur ataupun ketua kabilah kepada kawasan-kawasan mereka. Ini terpatut tengok dalam Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi. Sahabat-sahabat rahmati Allah, ya, pilihan raya ini kalau kita lihat pilihan raya demokrasi yang mana Islam letakkan adalah konsep di mana kita nakkan
kerajaan itu ataupun hukumah itu, sektor kerajaan itu mengikut rakyat sendiri. Dia mengikut rakyat sendiri, iaitu yang mana selagi mana ianya tidak menolak ataupun membangkang mana-mana perkara yang boleh membatalkan syariat Islam, maka itulah pilihan raya dan demokrasi yang kita bincangkan. Kalau kita nak cerita pasal demokrasi, pilihan raya ni, intikhabat ni, ada kitab yang tulis, kalau sahabat pergi Darussalam cakap nak kitab intikhabat yang ditulis oleh Syekh Ridha dan sebagainya. Bagaimana intikhabat itu, ya, spesifikasi yang diletakkan pada intikhabat itu sungguh dakik ataupun sungguh teliti. Ya, bukan mudah-mudah untuk kita membuat satu pilihan raya. Kerana pilihan raya ni meletakkan untung rugi kita. Ya, kita orang muda hari ini sebenarnya meletakkan nasib kita pada seseorang. Kita tak melakukan pilihan raya, kita tidak mengundi, kita tidak mengundi. Maksudnya kita sekarang ni kita meletakkan nasib kita kepada orang-orang yang di Malaysia untuk meletakkan di mana pemimpin yang sepatut kita pilih. Tandanya kita mengundi. Pada waktu itu sudah tentu kita telah meletakkan, kita sendiri telah meletakkan, kita sendiri yang telah meletakkan untung nasib diri kita sendiri. Dan kalau kita tahu pengundian ini adalah satu penyaksian, dan penyaksian ini tidak boleh kita lakukan main-main. Kerana Yusuf Al-Qaradawi, kita di tempatnya lah di tempatnya lah secara mutasyabihat, ya. Kita berada, Yusuf Al-Qaradawi kata bahawa penyaksian ini adalah satu perkara yang akan ditanya oleh Allah SWT. Sekiranya penyaksian itu dilakukan hanya untuk mendapat keuntungan dunia, maka sudah tentu kita telah melakukan maksiat kepada Allah Taala. Maksiat yang ini kita kena faham maksiat yang macam mana. Maksiat, kalau kita tengok maksiat dalam kitab-kitab fiqh, maksiat ini memudahkan berlaku kerosakan di muka bumi. Kita ambil contoh zina. Kenapa diharamkan zina? Kerana di dalamnya ada maksiat. Baiklah, ada banyak elah dan sebagainya. Kerana apa diharamkan zina? Kerana di dalam zina itu ada maksiat. Maksiat ini, contoh kita ambil, maksiat di dalam zina adalah suatu perkara yang mampu merosakkan nasab keturunan, ya, umat masyarakat pada waktu. Apabila rosak nasab keturunan, maka rosak seluruh bangsa keturunan itu. Baik, lihat, begitu juga saya nisbahkan kepada pilihan raya ini. Sekiranya penyaksian itu disembunyikan yang pertama, ataupun yang kedua penyaksian itu diletakkan hanya sambil lewat, maka rosaklah keturunan kita, maka kita telah melakukan maksiat itu kepada diri kita, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, politik, kalau kita tahu politik mana kita dah baca, saya rasa sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini dah sedar, faham mengapa kita perlu berbincang, ya, mengapa kita perlu tahu politik itu apa, di mana sebenarnya sumber politik yang asli. Ini sahabat-sahabat semua dah maklum benda itu. Ya, politik ini yang kita sudah maklum bagaimana politik itu mentadbir dunia dengan agama dan berpolitik dengan agama. Ya, berpolitik dengan agama memerlukan akhlak dan moral yang tinggi. Bukan boleh kita saja nak politik mengawal pengaruh, dan boleh kita untuk membuat keuntungan dalam politik itu. Ya, jadi saya rasalah untuk zaman ini, untuk masa ini, ya, 5 hari bulan 5 ini pilihan raya yang besar. Ya, kalau di negara-negara barat ataupun negara-negara Islam, pilihan raya ini dinampak seperti satu gedung. Ya, orang yang mengundi itu umpama orang yang meletakkan, ya, pelbagai hasil benih di dalam satu gedung itu ataupun satu tanaman itu, satu tanah itu, maka akan ada orang-orang yang berpengalaman ataupun orang-orang yang akan datang di kawasan taman itu untuk membaja membenih hingga besar pokok itu, maka akan diagihkan pokok-pokok itu kepada orang-orang yang sekeliling. Sekiranya kita tidak melakukan tidak memahami pilihan raya ataupun demokrasi politik ini secara teliti, maka rosaklah masa depan kita sebenarnya, ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, saya rasa secara definisi panjang boleh kita bahaskan, tapi saya rasa mungkin di sini kita ingin membincangkan pasal semasa, kan? Pasal semasa yang apa yang kita berlaku. Baik, saya rasa untuk permulaan ini itu sajalah yang boleh kita akan berbincang pada sesi soalan nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada panelis kita yang pertama. Sebenarnya masih lagi boleh debatable apa yang disebutkan, terutama sekali berkaitan dengan politik agama. Cuma saya tidak bahas serat untuk mengupas perkara itu sebab saya bukan panel, saya adalah moderator. Jadi sahabat-sahabat ataupun hadirin dan hadirat yang ingin mengupas persoalan politik agama juga dipersilakan.
Dekat saya ada satu buku sebenarnya yang membincangkan tentang why Muslim need secular state. Jadi buku itu ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Naim, salah seorang profesor di Cambridge University, kalau tak silap. Dan buku itu agak menarik untuk kita bahaskan. Dan Profesor Abdullah ini adalah salah seorang yang mengkritik keras tentang falsafah hak asasi manusia yang wujud pada hari ini, yang mana falsafah ini tidak diraikan dalam bentuk yang mesra agama. Baik, saya tidak bahas untuk mengupas perkara tersebut. Jadi, kalau kita melihat apa yang telah disebut oleh panelis kita yang pertama tadi, berkaitan dengan politik pilihan raya itu satu saksian, dan juga kupasan tentang Ahlul Zimmah yang dilantik sebagai pemimpinnya. Baik, sebenarnya jawapan itu adalah untuk soalan yang kedua, tapi dah dijawab. Baik, tapi tak boleh kupas lagi nanti kan, insyaAllah. Untuk soalan kepada Dr. Faiz kita kan, melihat juga kepada apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam Ad-Din wa Siyasah. Pihak Barat mengatakan apabila Islam memerintah, maka akan berlaku diskriminasi terhadap kaum wanita. Dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah menyebut bahawa kaum wanita juga adalah sama tarafnya dengan kaum lelaki dan soal memberi penyaksian dalam hal mengundi. Baik, itu bukan soalannya. Soalan saya adalah, saya kisahkan sikit. Baik, soalan saya adalah bagaimanakah karamah insaniyah boleh terpelihara melalui sistem demokrasi yang digunakan pada hari ini? Sistem demokrasi yang kita fahami hari ini adalah sistem representatif demokrasi. Kita nak kembali kepada demokrasi tulen sebenarnya dah tak wujud dalam dunia hari ini. Saya tak jumpa lagi mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi tulen. Demokrasi tulen yang diamalkan oleh tamadun Yunani. Baik, kecuali ada satu parti di Malaysia yang mula untuk menghidupkan semula demokrasi tulen. Siapa yang boleh jawab nanti kira hebat kan? Baik, bagaimanakah kalamah insaniah boleh terpelihara melalui sistem demokrasi yang digunakan pada hari ini? Apakah yang dimaksudkan dengan daulat rakyat, dan apakah persis yang berlaku dalam pemerintahan pasca merdeka? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, Fakir Ridwan, dan yang keduanya kepada penganjur, iaitu Universiti Terbuka Anak Muda. Berbanding ahli panel dan juga moderator, rasanya saya ni paling tak sikoh lah kot dari segi pakaiannya lah, ada takiyah dan sebagainya. Tapi tak apa. Dan InsyaAllah pada kali ini saya cuba berkongsi idea, bukan untuk berbeza pendapat, semuanya nak berkongsi idea. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat yang lain juga berkongsi idea dengan saya. Jangan tanya soalan. Okey, berbalik pada soalan yang diberikan oleh saya. Saya suka melihat pilihan raya kita yang kali ini, yang ke-13 ini, sebagai satu simbol untuk kita mengangkat karamah insaniah. Jadi bila kita nak melihat pada karamah insaniah ni, kita perlu flashback kembali kepada zaman, kepada sejarah kita. Bagaimana sejarah kita yang Melayu itu menerima karamah insaniah itu. Jadi sebagaimana yang dimaklumi, bagaimana rakyat itu, kebangkitan, fenomena kebangkitan rakyat. Fenomena kebangkitan rakyat itu apabila orang Melayu dia menerima Islam sebagai satu agama yang membela. Kerana kebanyakan manusia yang menerima Islam pada zaman awal ialah golongan du'afa ataupun golongan rakyat kecil yang tertindas. Dalam sejarah pun macam tu. Ramai yang menerima Islam sebab Islam ni dia dari akal, dari bawah.
dia membela, dia menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Ini adalah ini bawa pengumuman something. Pengumuman mengenai